اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على طه الله خير الخلق وأهلها ذا الكرار أبي الكرماء الله والزهراء وأهلها Waalaikumsalam warahmatullahi. Ida, Teti, Umi Lutfi Hakimi, Mimi Afizah Talib. Dua minit lagi, insyaAllah kita mula. Sallallahu ala Taha Allah khairil khalqi wa ahlaha wa ala al-karrari abil kuram sahra'i wa adanaha Haljino Wantih La ilaha illallah Nabiyyu awla bil mu'minin Allahu Akbar. Ya Fattah ya Alim, ya Alim ya Hakim, ya Rahim ya Wadud. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tafsirul Munir bil Aqidati wal Syari'ati wal Manhaj. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك.
اللهم إني عبدك الضعيف والجاهل فأنت الرب العليم فعلمنا من علمك يا عليم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih barakallahu fikum di atas penyertaan pada pagi ini. Alhamdulillah, dan waalaikumsalam kepada semua abna yang bersama yang memberikan salam kepada kami pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mungkin sedia maklum bahawa pagi ini merupakan hari Aidul Muallimin, sambutan Hari Guru. Terima kasih kepada Rais dan abna yang telah mengucapkan Hari Guru, Hari Murabbi kepada Al-Fakir TGDS dan kepada semua guru-guru kita. Mudah-mudahan dikurniakan mereka kesihatan, keafiatan, keberkatan untuk terus menyumbang, untuk terus membimbing ummah, membimbing kita semua kepada kebaikan insya-Allah. Okey, alhamdulillah, pagi ini kita akan terus lanjutkan sesi yang kedua suratul Ahzab ayat 4 dan 5. Dan tuan-tuan boleh dapatkan, kalau tak ada tafsir boleh tengok Quran Adib Syed Saifullah, ya, boleh gunakan mushaf Quran dan dapatkan terjemahan kita. Kalau baca terjemahan yang bagusnya, terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman, itu Jabatan Perdana Menteri punya, JAKIM punya lah. Ahlan Ustazah Najibah, mungkin si Syarafuddin ada masuk ni ya. Tuan-tuan, kalau nak tengok terjemahan yang bagus, ya tuan-tuan, ikut terjemahan bahasa Melayu yang bagus, terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman, ya mati, dan semualah itu yang senang nak dibaca. Dan setakat ni kalau kita di Jabatan Mufti pun, Negeri Sembilan pun, kita akan gunakan tafsir, terjemahan dia tafsir pimpinan Ar-Rahman. Okay, gunakan yang itulah kalau ada. Tuan-tuan, sementara tuan-tuan tak ada kitab ni, cubalah fikirkan nanti kalau nak photostat, cuba tengok Ustazah Mimi berapa muka surat surah Ahzab yang melibatkan suratul Ahzab. Mungkin ada 100 muka surat. Kalau tuan-tuan nak photostat pun saya kira praktikal juga, tapi kena copek lah sebab kelas kita tiap-tiap hari kan, ya. Itu kalau ada salinan photostat pun bagus. Kalau ada kemampuan nak beli terus berapa set, 10 jilid, berapa muka surat? Apa? Oh, tebal juga, 200 lebih juga noh. Tak apalah tuan-tuan, cubalah bincang nanti macam mana. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan membaca ayat-ayat Quran suratul Ahzab ayat 4 dan 5, dan kita tengok terus terjemahan ayat sebelum kita lanjutkan kepada perbahasan yang berikutnya. Kita baca sama-sama lah tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, kita baca dulu terjemahan ayat. Sebenarnya ayat iaitu ayat yang ke-4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Okey, qalbain fi jawfi. Setiap kita ni, keluarga Saiful ke Kak Maznah ke, siapa pun kita tuan, dalam rongga kita ada satu hati saja. Dia tak ada dua hati. Okey. Dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Bab zihar kita akan kupas sebentar lagi. Yang ketiga, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ada tiga isu besar yang dikemukakan oleh Quran tentang tradisi masyarakat jahiliah, ya, dibatalkan oleh Islam, oleh Al-Quran. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Korang cakap main viral, main bedal, ya, tapi hakikatnya ia hanya sekadar cakap-cakap kosong yang tidak disandarkan kepada fakta yang benar, kepada dalil yang tepat, ya. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Okey, tuan-tuan, ayat yang kelima. Panggillah mereka, kalau yang ada anak angkat, panggil dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Jangan nisbahkan kepada nama bapa angkat, tapi nisbah kepada bapa kandung. Okey, itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengenali bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan anak-anak angkatmu. Dan tidak ada dosa di atasmu jika kamu tersalah tentang itu. Ya, yang ada dosanya apa yang telah disengajakan oleh hatimu. Allah itu Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Okey tuan, alhamdulillah dua ayat kita bincang pagi ni. Okey. Cuma ayat yang kelima itu kita faham kaedah tajwid. Okey, pangkal ayat kelima tu ud'uhum. Kan, kalau ikut kasus hamzah wasal, dia tak letak baris lah. Tak ada baris dia, bagi atas ke, bawah ke, depan. Kita ikut kaedah tuan-tuan. Ini kena pakai sikit kaedah sorof lah. Macam mana nak tentukan kalau hamzah tu hamzah wasal, maka kita ikut huruf yang ketiga. Kan, makna dalam huruf ketiga tu alif, dal, ain. Ain bagi depan, maka kita akan baca ud'uhum. Maka hamzah itu dibaca baris hadapan, ud'uhum. Itu kaedah dia. Kalau depan, huruf ketiga bagi depan, maka hamzah wasal tu kita akan bagi depan. Tapi kalau huruf ketiga tu bagi bawah ataupun atas, maka kaedahnya dia akan dibaca baris bawah. Okey, itu sedikit kaedah umum tuan-tuan, supaya kita jangan silap lagi dalam membaca ayat kalau bermula dengan hamzah wasal. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Kita tengok tuan-tuan, Syekhuna Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, dia letakkan tajuk Ta'addud al-qalb wal-zihar wat-tabanni. Kalau yang kitab terjemahan dia muka surat apa Ustaz Mimi? 249. Yang ada kitab 249. Saya baca kitab Arab, yang boleh kitab Arab 231. Yang ini kitab Arab 231. Tuan-tuan Tayyib. Qala kita tengok dulu i'rab,
I'rab ni untuk budak-budak matos kena tahulah. Ya, untuk yang anti, yang uncle yang dah otai-otai ni tak payahlah belajar i'rab dia, payah kan. Tapi untuk pelajar, untuk asyraf, kena tahu mengaji i'rab ni, baru tahu baris. Sebab itu cuma saya nak sebut kalimah zauj. Ya, kalimah zauj. Zauj itu suami ke isteri? Kan? Itu dia tuan ya. Sebab tu dalam ayat ini kita baca tadi, wama ja'ala azwajakum allai. Jadi azwaj itu suami-suamilah, jamak kepada zauj. Kan? Kalau orang tanya laka, mana zauj? Zauj lolap, contoh kan. Zauj mana suami? Suami tak datang. Contoh kan zauj. Jadi sebenarnya menariknya tuan, bahasa Quran ni kalimah zauj ini dia cover untuk zakar dengan unsa. Dia boleh guna untuk suami, zauj juga boleh guna untuk isteri. Walaupun tak ada tamar butah. Biasa kita akan kata isteri kita zaujah. Zaujah itu isteri. Tapi kalau guna zauj pun betul. Itu bahasa yang fasih yang Quran gunakan. Okey, dalilnya apa? Kata Syekh Wahbah dalam kitab kita ni tuan, dalam tafsir Munir ini dia katakan dalilnya dalam surah Baqarah yang kerap kita baca pada awal surah Baqarah, uskun anta wa zaujukal jannah. Kan? Duduklah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Dia tak guna zaujatuka, dia guna zaujuka. Tuan jadi maknanya zauj ataupun zaujah tu dua-dua botol untuk penggunaan isteri ya. Kalau suami mesti kena pakai zauj saja. Okey. Kalau untuk isteri tuan-tuan boleh digunakan perkataan zauj. Uskun anta wa zaujukal jannah. Okey, zauj itu merujuk kepada Hawa lah. Siti Hawa. Okey. Kalau ayat kedua tu dalam surah Al-Anbiya, wa aslahna lahu zaujah. Bukan zaujatan, zaujahu ya, zaujahu. Ini bahasa Arab tuan-tuan. Kami elokkan baginya isterinya. Ini bukan suami, sebab ayat ni turun kepada Nabi Zakaria. Ayat ni zauj itu ialah isteri kepada Nabi Zakaria ataupun ibu kepada Nabi Yahya alaihi wassalam. Okey, point dia tuan-tuan nak faham kat sini ialah kalimah zauj itu boleh digunakan untuk suami, boleh juga digunakan untuk isteri. Adapun zaujah kalau ada ta marbutah, confirm itu untuk perempuan, untuk isteri sajalah. Okey tuan-tuan, itu i'rab sikit. Kemudian dari sudut balaghah. Balaghah ni tuan-tuan, sebab tu bahasa Arab ni untuk keluarkan hukum, sumber hukum, kena mengaji juga balaghah. Kena tahu usul fiqh, kena tahu tentang usul lughah. Bahasa Arab lah tuan-tuan. Ya. Maka Quran sebut rajulin. Ma ja'alallahu li rajulin. Rajul. Kalau kita tengok tanwin kan, tanwin bagi dua teh depan bawah tu tanwin tuan-tuan, dia pantang dia tanwin jangan campur alif lam. Kalau kita kata ar-rajulun, nampaklah kau tak ngaji bahasa Arab. Al-kitabin, tak betul lah kau tu. Dia mesti alif lam dengan tanwin tak boleh jumpa. Okey? Maka Quran sebut apa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Rajulin, rajul, seorang lelaki. Maka diguna nakirah, tangkir, nakirah. Okey, anak-anak matas yang dah masuk ni cuba ambil nota. Okey, nakirah dia lebih berbentuk istighraq dan syumul, dia mencakup umum. Jadi beza. Kalau guna nakirah ada sebab, ma'rifah alif lam pun ada sebab. Okey. Tuan-tuan, itu kehalusan, keindahan bahasa Arab, juga termasuk balaghah dia. Quran sebut akhta'tum dengan ta'ammadat qulubukum. Akhta'a tersilap, ta'ammadat sengaja. Di situ kontra, dia berlawan, tibaq. Bahasa balaghahnya tibaq. Antara akhta'a tuan-tuan sengaja, tuan-tuan tersilap, akhta'a tersilap, dengan ta'ammada amdan sengaja. Itu ada Quran bagikan perbandingan tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu ya, Quran kaya dengan bahasa sastra yang cukup unik dan menjadi rujukan dan panduan dalam kita berbahasa tuan-tuan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh terus tuan-tuan kepada sebab nuzul ayat. Sebab tu kalau mengaji tafsir kena tahu latar belakang ayat itu diturunkan. Dan tidak semua ayat itu diturunkan kerana ada sesuatu asas dan peristiwa, tak begitu juga. Tapi cerita pagi ni, ayat kompak ni ada latar belakang dia.
yang boleh kita bicarakan tuan-tuan. Maka riwayat yang didatangkan cukup banyak tuan-tuan, beberapa ayat itu. Kalau ikut ayat kompak lah tuan-tuan kan, ayat kompak ni cerita dia kata Imam Tirmizi seperti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW solat, ya, Nabi terlintas sesuatu lah, ya, Nabi terlintas sesuatu dalam perasaan Nabi SAW. Maka orang munafik yang follow rapat dengan Nabi SAW ni, dia cari peluang tuan-tuan, dia kata Nabi tu, ya, hati dia, ya, qalban ma'akum wa qalban ma'ahu, Nabi tu ada dua hati tu, satu hati dengan korang orang Islam, satu hati dengan Allah. Maknanya Nabi SAW itu ada dua hati. Maka turun ayat ini, ma ja'alallahu li rajulin, rajul itu merujuk kepada Nabi SAW, lelaki itu merujuk kepada Nabi SAW. Nabi tak ada dua hati tu, semua orang hanya ada satu hati saja dalam rongga dia. Ini satu keputusan, jawapan yang Allah berikan. Nabi tak seperti yang didakwa oleh orang munafikin. Okey. Riwayat lain tuan-tuan, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, ya, daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair, daripada Sayyidina Mujahid, daripada Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhum, dikata, ya, ada orang tuan-tuan yang digelar sebagai yang mempunyai dua hati. Okey, dua hati. Dalam masyarakat itu ada orang yang digelar, ya, mempunyai dua hati, dan disokong oleh riwayat Imam Ibnu Jarir tuan-tuan. Cerita dia ni, orang ni, sahabat ini, zaman Nabi ada seorang tuan-tuan, dia ni sangat cerdik, aqal. Kalau aqil, bijak pandai kan, kalau kata aqal paling pandai lah. Ataupun bahasa Arab sebut kana rajulan labib. Labib ni cerdik, labib, labib. Sebab tu bahasa Arab sebut lub. Lub itu intipati, santan dia, lub, labib, pandai. Tuan-tuan, dia si fulan ni tuan-tuan, nama dia, ada kata nama dia Jamil bin Ma'mar. Okey, ada kata tuan-tuan nama dia tadi iaitu Abu Ma'mar. Tu beberapa nama lah tuan-tuan. Beliau ini tuan-tuan punya cerdik, dia memang apa dia dengar dia terus tangkap, terus ingat, dia terus simpan, dia tak lupa dah. Macam kita muka surat semalam pun dah tak ingat apa kita belajar kan. Dia tuan-tuan, ya, seorang yang sangat genius. Tetapi masalah tuan-tuan, dia perasan dia lebih alim daripada Nabi SAW. Dia lebih pandai, lebih cerdik daripada Nabi. Tu tak betul lah tuan-tuan. Dia menyangka, dan orang jahiliah, masyarakat ketika itu mengatakan, si Ma'mar ni memang cerdik, pandai. Sebab apa dia pandai? Sebab dia ada dua hati. Ini isu pertama yang nak dibincangkan dalam ayat keempat ni. Maka ketika perang Badar tuan-tuan, okay, orang musyrikin kan kalah. Di situ ada bersama orang yang paling cerdik di zaman itu, yang namanya tadi Jamil bin Ma'mar. Ini lebih terkenal namanya Jamil, Abang Jamil. Okay, Sayyidina Jamil ni tuan-tuan memang terkenal kecerdikan dia, dan orang kata dia ni lebih pandai daripada Nabi Muhammad. Genius. Sebab apa? Dia ada dua hati dalam rongga dia. Maka tuan-tuan sekalian, ketika mana salah seorang yang namanya Abu Yusuf jumpa kepada Jamil ni, ya, Jamil yang cerdik ni tuan-tuan, apa yang dia buat tuan-tuan, dia selipar dia tu, satu dia letak kat tangan dia, satu dia pakai kat kaki dia. Selipar memang pakai kat kaki lah, tapi masalahnya kenapa satu letak kat tangan dia? Maka Abu Yusuf tanya kepada Abang Jamil ni, wahai Abang Jamil, apa hal? Macam mana hari ni? Hari ni orang musyrikin kalah, perang Badar kalah. In hazimu. Habis masalahnya kau kenapa satu selipar kau letak kat tangan macam dia beramboi, satu lagi kat kaki? Kenapa tak dipakai di kata Jamil ni orang paling pandai zaman itu, yang katanya lebih pandai daripada Nabi SAW, Ashraf kan? Maka dia kata ma sya'artu illa annahuma fi rijl, aku ingat aku pakai selipar ni kat kaki, tak sedar pula ada satu lagi aku sarungkan selipar di tangan. Ini menandakan bahawa dia bukan ada dua hati. Kalau dia ada dua hati, yang orang dakwa setiap manusia tu yang cerdik tu ada dua hati, tak mungkinlah dia lupa, dia nyanyuk, dia meletakkan seliparnya di tangan, selipar letak di kaki. Maka di situ telah memberikan satu pencerahan dan jawapan bahawa manusia ni tak ada yang ada dua hati. Setiap kita tuan-tuan hanya ada satu hati sahaja. Okay? Itu selesai sebab nuzul, sebab turun ayat yang keempat. Okay tuan-tuan? Taib.
Kemudian tuan-tuan kita tengok pula ya, pada ayat yang sama itu, ayat keempat itu juga dalam isu anak angkat. Anak angkat ni kita akan perhalusi nanti, iaitu cerita Sayyidina Zaid bin Harithah. Bukan Sayyidina Zaid bin Thabit ya. Ada beberapa nama Zaid yang terkenal, tapi Zaid yang kita nak bicarakan ialah Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi SAW. Zaid bin apa orang kata? Zaid bin Muhammad, anak angkat Nabi SAW. Ini pun cerita yang agak panjang tuan-tuan ya. Dan akhirnya Nabi menikahi Sayyidah Zainab yang merupakan isteri asalnya berkahwin dengan Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid ceraikan Sayyidah Zainab binti Jahash, Nabi nikah dengan Sayyidah Zainab, tuan-tuan sekalian ya. Okey, ini ada cerita dia. Maka turun ayat ini nak membetulkan persepsi salah tanggapan masyarakat jahiliah isu anak angkat ya, dan tak boleh berkahwin dengan janda dengan ex isteri kepada anak angkat kita. Ini menjadi dibetulkan suasana itu. Dia anak angkat, bukan anak kandung. Tak ada apa isu untuk dinikahi kalau telah bercerai dan tamat iddah dia, tuan-tuan. Okey. Dan begitu juga kalau ikut riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, cerita anak angkat ini kerana viral di Madinah, semua panggil Sayyidina Zaid bin Muhammad. Padahal Sayyidina Zaid bukan anak Nabi. Sayyidina Zaid ni hanya anak angkat sahaja. Maka Nabi betulkan setelah turun ayat yang mulia ni, tuan-tuan, Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad radhiyallahu anhum ajmain. Okey tuan-tuan, kalau kita ingat semalam kelas pertama kita dah bicarakan ayat 1 hingga 3. Dia ada kaitan tuan-tuan, ada hubung kait antara satu ayat dengan ayat yang lain, iaitu Allah suruh apa? Taqwa, taat, takut, jangan ikut kehendak orang kafir, orang munafik. Okey. Dan ayat yang kita bicarakan pada pagi yang mulia ni, tuan-tuan, nak cerita apa? Manusia hanya ada satu hati. Yang kedua, tuan-tuan, membatalkan perbuatan masyarakat jahiliah yang melakukan zihar. Kan? Ada khabar Minah, kalau isteri dia Minah, kau macam Mak Den, punggung kau macam punggung Mak Den, supaya dia nak ceraikan isteri dia. Anti alayya ka dhahri ummi, kau dah macam Mak Den. Jadi dah bini dia jadi mak dia pula. Ini style jahiliah, tuan-tuan tapi Islam batalkan zihar, kena bayar kafarah, dan hubungan suami isteri tu kekal berlangsung, tuan-tuan. Okey, yang isu ketiga iaitu isu at-tabanni, isu anak angkat. InsyaAllah, tuan-tuan. Okey, kita terus merujuk kepada tafsir dan huraian dua ayat yang mulia ni, tuan. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Okey, tuan-tuan. Okey. Kita bincang dulu tentang Allah tak jadikan pada setiap insan itu, pada seorang lelaki ataupun perempuan itu, dua hati dalam rongganya. Okey, tak ada. Semua orang kita, tuan-tuan, hanya ada satu hati je. Cuma perbincangan yang dikemukakan oleh Syekh Prof Wahbah di sini, hati itu apa? Kalau hati itu Datuk Muhaidah dah belajar ATT, STT, apa hati itu? Kan? Hati itu kita katalah latifah rabbaniyah. Orang sufi terjemahkan hati itu sebagai apa? Satu alat yang halus yang menerima anugerah-anugerah ketuhanan. Latifah rabbaniyah. Itu hati. Qalb. Kita guna perkataan qalb. Okey, tuan-tuan. Hati. Okey, hati itu kata Syekh Wahbah iaitu tempat kita menerima arahan perintah, kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, keazaman kita. Itu cerita hati lah. Kan? Tuan-tuan. Hati yang baik ialah hati yang beriman. Kan? Kita ada iman, maka hati kita tu hati yang qalbun salim, hati yang sejahtera. Tu hati. Tapi kalau kita na'udzubillah, kalau tak kena jaga kita punya hati ni, dia boleh jadi nifaq, munafik, dia boleh jadi kufur. Tu hati yang rosak. Maka dia tak boleh bercampur dalam satu hati tu, dia tak boleh jadi kafir dengan Islam, tak boleh. Kalau Islam je, iman je. Kalau kafir je, tuan-tuan. Dia tak boleh campur dua-dua tu. Itu hati. Hati tempat turunnya anugerah Allah. Ataupun hati juga, na'udzubillah min zalik, menjadi punca kepada kemurkaan Allah. Hati kita ni yang merupakan tempat pandangan Allah. Tuan-tuan Okey, baik. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kata tadi orang Arab dulu, maka Quran nak batalkan isu pertama ni, iaitu Arab dulu dia kata orang yang labib, arif,
pandai, hebat, ada dua hati. Abang Jamil tadi kan, Jamil bin Ma'mar tadi dia kata ada dua hati, cerdik, warna, genius sangat. Apa yang dia dengar tu dia tangkap terus. Sebab itu tuan, Sayyidina Jamil ni dia antara orang yang ahfaz wa arwa, paling hafiz, paling riwayat, paling power. Maka Sayyidina Jamil ni tuan, dia sahabat, masuk Islam tahun ke-8 Hijrah dan ikut berperang dengan Nabi SAW. Okay? Cumanya orang momokkan dia, orang angkat dia lebih sehingga orang kata Jamil ni, Sayyidina Jamil ni lebih pandai daripada Nabi SAW. Tak betul lah macam tu. Ya, tak betul lah. Maka tuan-tuan, dibetulkan walaupun cerdik macam mana pun orang tu, hatinya hanya satu saja. Dia cerdik lah. Tuan-tuan, hati juga diterjemahkan mudghah, seketul daging, mudghah, sanubariyah. Sanubari, bahasa Melayu dah jadi. Sanubariyah. Okey tuan-tuan, dalam dada kita ni. Letaknya sebelah kiri sikit daripada jantung kita tu. Sebab tu kan kalau solat pun kita kedudukan tangan kita ke kiri sedikit. Ya tak? Sikit saja tuan-tuan kan. Itu katanya, itu kajian para ulama. Di situlah letaknya hati. Kalau terjemah hati begitulah. Okey, di situlah letaknya orang tu pun dapat lintasan-lintasan ilham-ilham yang baik, ataupun na'udzubillah dapat ilham-ilham yang buruk. Tuan-tuan, di situlah kita nak bengkak ke begini, mood tak baik pun daripada situlah. Mood kita baik pun daripada situlah tuan-tuan. Itu tentang hati. Tuan-tuan okey, settle. Itu umum dulu kita tuan-tuan sebutkan tentang manusia hanya ada satu hati. Itu yang kita nak jaga tuan-tuan. Berhati-hatilah kepada hati kita. Kan? Hati ni kena jaga betul-betul. Itu kita nak selamat esok. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat, yang bertemu Allah nanti bukan dengan harta dan anak pinak. Yang selamat hanya bertemu Allah nanti dengan tuan-tuan hati yang sejahtera, bersih daripada riak, takabur, ujub, balik kepada fitrah, minal a'idina wal faizin. Itu hati yang sejahtera. Okey tuan-tuan, hati ni kita jagalah elok tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan hati yang baik itulah akan mengawal segala anggota zahir kita. Taib, isu yang kedua. Isu kedua yang dibatalkan oleh Quran. Yang pertama tadi, seorang ada dua hati dalam rongga dia, dibatalkan tu, membongak itu. Sains tak betul, akal pun tak betul, dalil pun salah. Isu yang kedua iaitu tentang isteri yang diziharkan. Okay, tuan-tuan, isteri yang diziharkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih jelas tentang zihar ini, nanti boleh rujuk suratul Mujadalah. Suratul Mujadalah berlaku tentang kes zihar dalam sejarah Islam yang pertama. Maka tuan-tuan, orang jahiliah ni tuan, dia kalau bengkak dengan bini dia khabar lah macam tu. Kan? Dia khabar kat bini dia tuan-tuan, anti alayya ka dhahri ummi. Tak dapat gaya tahun ni. Tomang tak boleh masak, keluar sana tak boleh jam otak dan jam. Dia bengkak dengan bini dia. Dia khabar kat bini dia, anti alayya ka dhahri ummi. Kau macam omak den. Punggung kau haram seperti mana punggung omak den. Itu maksudnya tuan-tuan. Ya, ini hukum dalam fiqh munakahat, dalam ahwal syakhsiyah diistilahkan sebagai zihar. Quran sebut bahasanya zihar. Tuan-tuan maka Quran kata dalam ayat dalam suratul Ahzab ni diperkemaskan, disokong oleh dalam suratul Mujadalah, ma hunna ummahatihim. Mana pula kata bini kau bukan mak kau. Sebab Quran sebut in ummahatuhum illa allai waladnahum. Mak itu ialah yang melahirkan kita. Bini kita bukan melahirkan kita. Tuan-tuan nampak tak? Tapi orang jahiliah dia cari pasal tuan-tuan, dia kalau tak suka tu dia buat macam itulah. Tuan-tuan, okey baik. Sebenarnya kata Syekh Wahbah di sini tuan-tuan, dia kata apa? Zaman jahiliah dulu, zihar ini dia dianggap sebagai penceraian, tolak. Penceraian, dan dianggap sebagai takbid, muabbad. Dia bercerai lah. Jadi tak boleh bersama lah lepas tu. Zihar. Tapi Islam tuan-tuan, dijadikan zihar ini, Quran tuan-tuan, dia jadikan hukum zihar. Zihar ni punggung lah bahasa istilahnya. Kau haram kat atas den macam mak den haram kat atas den. Itu zihar lah, masuk zihar tu punggung belakang. Tuan-tuan maka kalau kita tengok tuan-tuan, orang Islam dia betulkan, dia tak nak jadikan zihar itu sebagai penceraian. Dia boleh selesai isu zihar
tuan-tuan, iaitu dengan membayar kafarah. Kan kita ada kafarah tuan-tuan. Kafarah ni antaranya kalau bab zihar, ya, dia ada 3 pilihan. Merdekakan hamba tak ada hari ni. Puasa 2 bulan berturut-turut, mam. Yang ketiga, ini ringan sikit, iaitu bagi makan 60 anak orang miskin. Ini penyelesaian kalau seseorang suami telah mengungkapkan, bercakap pada bini dia, kau macam mak Dan. Bukan muka mak tu, muka tak ada hal. Kau rajin macam mak Dan, itu bukan zihar. Baju awak macam baju ibu saya, itu bukan zihar. Tapi kalau dia sebut benda yang melibatkan hubungan kelamin, tuan-tuan, iaitu saya katakan tadi tentang punggung dan sebagainya, maka di situ tuan telah berlaku hukum zihar. Untuk bersama semula dia kena bayar kafarah, bayar dondo tuan-tuan, iaitu 3 pilihan tadi tuan-tuan. Ini tentang hukum zihar yang dibudayakan dalam masyarakat jahiliah. Saya kira tuan-tuan, orang kita pun tak tahu ni zihar ni, tak berapa tahu, betul tak tuan-tuan? Ya, kalau tanya Hafiz, mungkin Hafiz tak tahulah, Hafiz form 1 kan. Tapi yang ibu-ibu, bapa-bapa kita ni, masyarakat kita mungkin tak terdedah dengan isu zihar ini. Tak ada, kita tak tahu. Kadang main lelaki ni main cakap, dia bukan tahu pun zihar. Kan tuan-tuan? Sebab tu kita mengajilah. Zihar ini satu, saya boleh katakan, dia tak bermasyarakat. Dia tak guna perkataan tu. Kita biasa orang Melayu ni bercerai, dia gunakan ta'liq. Ta'liq pun kena hati-hatilah. Kau baliklah rumah mak kau, pergi ambil lomang, kondang, dan coraikan kau. Kalau kau pergi kerja hari Sabtu ni, dan coraikan kau. Jadi itu ta'liq. Kalau sekiranya ta'liq dia tak boleh tarik balik. Faham? Jadi suami kena fikir elok-elok. Ya, jangan main ta'liq, tak boleh. Tuan-tuan, sebab tu kita pun untuk menjaga isteri, untuk backup tuan-tuan keselamatan pihak perempuan ni, isteri-isteri ni, maka masa akad tu pun kita dah baca ta'liq, lafaz ta'liq. Kalau aku cederakan dia, aku tinggalkan dia tanpa sebarang apa, tuan-tuan, dah ada ta'liq kat situ. Ingat, kita terikat dengan ta'liq. Okey, cerai secara ta'liq banyak berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Tapi cerai secara kata-kata tadi, zihar ini dia jarang berlaku. Ini budaya jahiliah. Okey, baik, itu isu yang kedua. Okay, isu yang ketiga tuan-tuan, masalah apa tadi? Ad'iya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Ad'iya. Ad'iya ni daripada perkataan da'i. Bukan da'i, bukan alif, bukan dal, alif, ain dia, bukan da'i, tapi tak ada alif. Da'i. Da'i itu ialah anak angkat. Jamaknya ad'iya. Syahid, syuhada. Tuan-tuan da'i, ad'iya. Maka Allah tak menjadikan, ini isu yang ketiga. Isu pertama tadi apa? Orang, Allah tak jadikan seorang tu dalam perut dia, dalam dada dia 2 hati. Isu yang kedua, Allah tak jadikan isteri kamu tu sebagai ibu kamu. Tak boleh. Isteri, omak, benda yang berbeza. Okay, itu isu yang kedua, bab zihar tadi kan. Isu yang ketiga, isu anak angkat. Anak angkat kamu tu bukan anak kamu. Kan? Mesti nisbahkan kepada bapa, apa istilahnya, genetik. Bapa asalnya. Bapa dia. Kan? Siapa ayah dia tu? Bin ayah dia. Jangan bin kepada kita sebagai bapa angkat. Tuan-tuan ya. Maka Islam batalkan tuan-tuan, kerana budaya anak angkat ni juga tersebar. Biasanya tuan-tuan cerita porang. Porang kan ada tawanan kan. Tengoklah yang putih-putih, merah-merah sikit tu, kita ambil lah anak angkat. Yang golap-golap letaklah kau kan. Yang golap, yang rambut kerinting macam Maggie tu tak peduli dah. Macam tuan-tuan kalau nak ambil anak angkat, siapa tuan-tuan pilih? Anak orang Syria, Lawa tak? Anak orang Iran. Cuba yang jenis bangsa-bangsa Habsyah ni tuan-tuan. Nak kau ambil orang Sudan, nak kau? Tak nak lah. Ini tuan-tuan kan. Jadi yang penting ambil anak angkat, bolo, jangan nisbahkan nama kita. Tuan-tuan masyarakat Arab dulu dia memang goma, dia ambil anak tu, dia nisbahkan kat dia, maknanya dah macam anak kandung lah. Anak angkat itu akan mewarisi, dan bapa angkat tu juga boleh mewarisi harta si anak. Padahal hukum berbeza. Anak kandung lain, anak angkat lain. Anak angkat dia boleh dapat tuan-tuan hibah, wasiat dan sebagainya. Tapi untuk miras, faraid, tuan-tuan, harta pusaka tak termasuk anak angkat. Ada hukum yang berbeza. Okey tuan-tuan sekalian. Okey, ada pun isu yang ketiga ini, isu tentang
anak angkat ni dia turun kepada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Maka Quran kata tak boleh, ya, walaupun tersebar, ya, dalam masyarakat kata siapa Zaid bin apa, Zaid bin Muhammad, tak, bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah, tuan-tuan. Sehingga nanti kita akan jumpa dalam surah yang mulia ini, suratul Ahzab ayat 40, nanti Allah betulkan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad tu bukan nabah kau. Tuan-tuan, Nabi itu penutup segala Nabi. Dan Nabi Muhammad tu ayah kepada kita semua. Seperti mana isteri-isteri Nabi itu kita panggil apa? Ummahatil Mukminin, merupakan ibu-ibu kepada kita semua. Faham, tuan-tuan? Bukan eksklusif kepada Zaid, kepada seseorang, tak. Tuan-tuan, dan anak Nabi SAW yang 3 lelaki pun semua diwafatkan Allah Ta'ala ketika masih kecil. Ada hikmah yang tertentu. Maka jangan nisbahkan anak angkat kepada bapa angkat, tapi mesti dinisbahkan kepada bapa kandung. Okey, tuan-tuan sekalian. Maka ketiga-tiga perkara ni, tuan-tuan dah faham tadi. Saya ulang balik. Satu, Allah nafikan dalam hati orang tu, dia pandai macam mana pun dia tak akan ada dua hati, dia ada satu hati je. Yang kedua, jangan samakan omak dengan bini. Tak sama dah. Omak, isteri. Jangan kita bengkak dengan isteri kita, kita kata punggung kau macam punggung mak dan dia nak haramkan isterinya. Tak boleh. Isteri, cerita isteri, omak, cerita omak. Itu zihar. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga tadi apa? Isu anak angkat. Allah kata, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Tuan-tuan, mim mati bertemu dengan ba, apa hukum dia? Ada yang cakap selamat Hari Raya, terima kasih Fahiz. Ada yang cakap Hari Guru, terima kasih semua yang mengucapkan, ya. Tuan-tuan, nak tanya soalan ni. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Jawab, mim mati bertemu ba. Siapa tadi? Hafino, Adib, Ashraf. Siapa yang dah masuk cuba jawab. Mim mati bertemu dengan ba, apa hukum dia? Okey. Maksud ayat ni, tuan-tuan, yang kau sebut 3 isu tadi tu, wahai orang Madinah, ya, itu kau cakap-cakap je tu. Itu dakwaan-dakwaan kosong. Pakai mulut, main sodak mulut je. Afwah ni mulut. Famun, tuan-tuan, afwah. Itu kau cakap je benda tu. Ya, tak ada hakikat dia. Tak betul dia, tak logik. Allah, Ustaz Najibah jawab dulu Ke si Ishrafuddin jawab mungkin anak dia jawab ni. Okey, tak apa. Tuan-tuan, Taib, bagus. Ya, idgham syafawi, ya. Taib, barakallahu fiik. Taib, tuan-tuan sekalian. Jadi Quran kata yang korang sebut 3 isu tu semua tak betul tu. Ada kajian ke? Ada study ke? Ada buat research ke? Tak ada kan? Tak ada. Yang korang cakap 3 tu semua tak betul. Okey, Isyraf, terima kasih, betul. Okey, ikhfa syafawi. Taib, tuan-tuan sekalian, dan Allah hanya berkata benda yang benar. Wallahu yaqulul haqq. Kan? Allah hanya kata yang benar dan Allah akan menunjukkan jalan yang benar. Tuan-tuan, tengok tu Quran sebut yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabila. Semua bagi hati. Mana Said tadi? Ashraf, belajar nahu. Kan? Quran sebut al-haqqa, itu maf'ulun bih. As-sabila maf'ulun bih. Dhamir dia balik kepada mana? Yaqul dengan yahdi, huwa Allah. Sebab tu wajib belajar bahasa Arab. Tuan-tuan, nak faham Quran wajib belajar bahasa Arab. Allah berkata yang benda yang hak. Allah tunjuk jalan yang lurus. Tuan-tuan, pegang dengan Quran, pegang dengan panduan hukum, kita selamat. Kan? Kalau tak, nanti masing-masing yang pandai kata dia ada 2 hati. Kalau tak, nanti si suami menziharkan isterinya, katakan bini dia macam omak dia. Kan padahal omak tu yang melahirkan dia, bukan bini dia yang lahirkan dia. Quran dah betulkan keadaan itu, tuan-tuan. Kemudian dalam isu anak angkat juga diperbetulkan, tuan-tuan. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, kemudian ayat yang mulia ini, pada ayat yang kelima tu kan, ya, disebutkan, ya, fa illam ta'lamu aba'um. Kalau kita tak kena budak tu, anak angkat lah, tuan-tuan, kata tadi tawanan perang, mana kita nak cek IC kan? Katalah anak Palestin ni dah boleh ambil anak angkat ke, tuan-tuan, bawa ke Malaysia, kan? Mana kita tahu abah dia dah syahid, abah dia dah kena bom ke Aqsa tu. Ada yang kita kenal, ada kita tak kenal. Tapi yang paling penting, jangan nisbah kat kita, sebab itu bukan anak kandung kita.
Kan? Kalau kamu tak kenal, tuan-tuan, tak apa, itu saudara kamu. Ikhwanukum fid din wa mawalikum. Okey tuan-tuan. Saudara kamu dan itu merupakan maula. Okey tuan-tuan. Kalimah maulana ni apa? Tuan-tuan Maula, tuan-tuan, maulana ni tuan, dia ada banyak terjemahan. Kena tengok konteks ayat. Maulana ni kalau kita kata Maulana Abdullah Amir. Kita kata Maulana tuan-tuan In'amul Hasan. Syekh-syekh tabligh ni tuan, ulama-ulama hadis ni maulana kan. Kita maulana lah. Maulana ni tuan-tuan, maknanya tuan guru, tuan yang mulia, tuan yang terutama maulana. Tapi ingat, maulana juga daripada tuan, dia boleh jadi maksud maulana hamba. Tuan-tuan, maulana itulah hamba sahaya yang dimerdekakan. Nampak tak? Tuan-tuan jadi kalau kita kata tuan guru pun kita panggil maulana juga. Kalau masalah Hafiz Mukhtar. Ya? Syukran. Okey, bagus, syukran, masuk. Syukran ala hudurika fi hadhihi al-muhadarah. Okey tuan-tuan, maulana tadi kan. Jadi maulana juga merujuk kepada Allah Taala. Kan maulana juga boleh merujuk kepada Nabi Muhammad SAW ikut konteks ayat dan penggunaan ayat kita. Maulana juga tuan-tuan dalam ayat ni wa mawalikum, maulana kamu tu ialah hamba-hamba. Boleh tuan-tuan. Jadi kalimah maulana ni dia pelbagai penggunaan mengikut konteks ayat lah. Okey, isunya tadi apa? Kalau kita tak kena siapa abah genetik dia tuan-tuan, abah kandung dia, maka sebutlah sebagai saudara se-Islam kita. Ini mungkin sebagai hamba sahaya yang telah dimerdekakan, ya. Jangan nisbahkan kepada diri si bapa angkat tersebut. Sebab tuan-tuan ada ancaman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia kata laisa min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamu illa kafar. Tuan-tuan orang yang menisbahkan anak angkat itu kepada diri dia boleh jadi kufur. Ya, Adi Wafi orang KL dah masuk. Mana Rashdan? Okey, tuan-tuan sekalian, hadis sebut apa? Siapa yang menisbahkan anak tu pada dia, pada itu bukan anak kandung dia, maka dia tahu, dia sedar tu perbuatan tu salah. Ustaz dah tegur dah, tak boleh benda tu, maka ia boleh mengundang kepada kekufuran. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Kathir mengulas hadis ini, dia kata ini ancaman yang keras bagi mereka yang memandai menisbahkan anak angkat pada nama dia. Kan, jadi isu kita Melayu nanti kata malulah dia nanti nak kahwin binti lain, tapi abahnya yang jaga dia, bapa angkat dia lain, malulah dia. Tak ada isu malu dah. Ya, tak perlu kita segan, itu hakikat. Dan orang pun, tuan-tuan, kita pun masyarakat ni pun jangan nak buat kecoh-kecoh, nak memalukan orang, ya, tak aibkan orang. Kan tuan-tuan kita pun sama-sama jagalah. Kita tahu yang tu standard dia, status dia anak angkat, kita sahkan itu anak angkat. Kan kita jangan pula kata kecoh-kecoh itu bukan anak dia tu doh, bin itu. Jadi kita kena jaga tuan-tuan, keluarga pun jaga, orang luar pun jaga, jadi maknanya harmoni. Itu yang Quran minta tuan-tuan. Kalau kita tak kena siapa bapa dia, maka kita nisbahkan kepada Abdullah. Okey, Abdul Rahman. Ini fatwa satu Malaysia, saya ingat kita pakai untuk muallaf. Muallaf, kalau ada orang masuk Islam dengan tuan-tuan, muallaf kita akan gunakan perkataan bin Abdullah ataupun sebagainya lah, walaupun tak wajib. Dia nak kekalkan namanya Abdullah Leong pun boleh, Abdul Rahman Siva pun boleh, ya. Tapi kalau dia kekalkan 100% nama asal dalam masa kafir tu, susah sikit lah. Saya tak nak tukar nama, saya nak guna nama Jackson bin Subramaniam, payah sikit gitu kan tuan-tuan. Jadi dia kena letak sikit nama Ahmad ke. Tapi kalau bapa tadi kita cadangkan lebih kepada nama Abdullah. Kalau dah terbuat ni Kak Kam, dah nisbahkan, dia kena pergi adjust balik. Kena buat lah, pergi JKM ke, pergi JKM lah dah, Jabatan Pendaftaran lah, JPM, pergi Jabatan Pendaftaran, buat pengesahan balik, ya, supaya sahkan yang itu anak angkat. Yang penting jangan nisbahkan kepada nama kita. Dia
anak angkat tu boleh dijaga, boleh dibolor, boleh dibesarkan, tak ada masalah, tapi hanya dari sudut menisbahkan tu yang dibetulkan dalam surah Al-Ahzab ni tuan-tuan. Okey. Jadi saya dah sebut tadi dah. Cuma fatwa Perlis sahaja yang mengatakan tak payah tukar nama muallaf. Ya, adapun semua negeri yang saya ingat tuan-tuan, dan kita pun dalam fatwa Negeri Sembilan pun kita bincangkan perkara yang sama. Kalau masuk Islam, letakkan bin Abdullah, ataupun dia nak boleh kekalkan nama lama, tapi nama Islam tu mesti ada satu, bin Abdullah ke, bin Abdul Rahman ke, binti Abdul Wadud ke apa pun tuan, letak satu. Lepas tu kalau dia nak gabungkan dengan nama asal keluarga dia pun tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, okey, selesai. Okey, yang berdosanya apa tuan-tuan? Kalau sengaja, kalau tersilap tak apa. Ini menjadi satu kaedah tuan-tuan dalam hukum fiqh, ya. Maka Nabi SAW sebut, innallaha ta'ala tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. 3 benda ni tak ada hukum apa, Allah maafkan. Satu, kalau tersilap dimaafkan. Yang kedua, terlupa, dimaafkan. Yang ketiga, dipaksa pun dimaafkan tuan-tuan. Macam mana tu Ishraf nak gelar anak angkat je? Gelar anak angkat, Syekh, kalau anak angkat dia tak tahu nama ayah dia yang sebenar, macam mana? Bin Abdullah je lah. Kalau tak tahu kan. Yang penting jangan binkan nama bapa kandung. Bapa angkat. Yang penting jangan binkan nisbahkan kepada bapa angkat. Itu yang isu yang paling besar dia. Ya, kalau tak kena, bin Abdullah. Okey, dan beritahu yang bukan nama kita, bukan anak kita lah, bukan anak kandung kita, tuan-tuan. Taib, tuan-tuan sekalian. Ya, jadi Quran dia bagi tahu kalau silap, tak tahulah ustaz, acik ingat selama ni boleh bin bapa angkat, baru tahu hari ni online lah. Kalau dah tahu kena betulkan. Macam mana? Kalau JKM punya proses pun dia bagi peluang kepada nama bapa angkat. Tapi tak payahlah kita ikut prosedur tu, kita ikut prosedur Islam lah. Binkan kepada bapa dia, tuan-tuan sekalian. Tapi kita jaga dia, itu tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, saya kata tadi dalam hadis disebutkan 3 keadaan ni kita tak berdosa: tersilap, terlupa, ditekan, dipaksa. 3 ni dimaafkan tuan-tuan, ya. Sebab apa tadi? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak tahu sebab tak belajar, berdosa. Tapi kalau tak tahu tu memang saya ni duduk kampung, duduk dah corok rantau mana entah, tak ada ustaz, tak ada pendakwah sampai, itu dimaafkan. Sebab dia isu tak tahu tuan-tuan. Tersilap, terlupa, ataupun dipaksa. Ini 3 keadaan tuan-tuan, dengan syarat-syaratnya dimaafkan, dilepaskan tuan-tuan. Okey, taib. Qala, tuan-tuan. Okey, selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan ada lagi hadis yang disebutkan 3 benda ni boleh bawa kepada kekufuran, iaitu at-ta'nu fin nasab. Ta'an fin nasab ni maknanya kita tak berhati-hati dalam isu keturunan. Kita main bin dia. Tuan-tuan, sama juga tuan-tuan persoalkan, yo ko dia tu Said, yo ko dia Adil Bait, dia tu yo ko. Kita persoalkan keturunan orang, apa benda? Okey, jadi kena jaga tuan-tuan. Mempersoalkan keturunan tak boleh, ataupun tidak berhati-hati dalam isu keturunan pun itu boleh membawa kepada kekufuran. Isu yang kedua, niyahah, meratap mayat. Yang ketiga, istisqa bin nujum tuan-tuan, iaitu minta hujan, potik nama bintang, nama bulan pula. Orang sebut nama Allah. Tuan-tuan, ada soalan tadi yang terlepas, masih boleh ibu anak kahwin. Ana dah terlepas soalan siapa tadi, Lutfi tadi. Tapi yang Ibnu Latif ni tanya, ada yang sambungkan nama anak angkat dengan ayah angkat tanpa letak bin. Sama je hukum ni, tak boleh lah. Bin binti tu sama juga. Letak ke tak letak, memang orang akan faham anak kandung kita. Kan? Jadi dia serupa juga. Itu yang saya baca lah. Saya tak tahu fatwa lain. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan sekalian, okey, kita ambil tuan-tuan, cerita tentang Sayyidina Zaid bin Harisah ni panjang. Cuma kesimpulan dia, isu anak angkat ni memang dah Nabi bolo dia daripada Kochi, membesar dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, akhirnya diberi pilihan Sayyidina Harisah, Sayyidina Zaid, ya, Zaid bin Harisah kan. Kau nak
nak balik kepada keluarga kau ko, nak balik kepada nak duduk dengan Nabi, maka takkan aku nak pilih bapa keluarga aku nak duduk dengan Nabi lah. Sayyidina Zaid, tuan-tuan, ma ana bi mukhtarin alaika ahadan abada, aku takkan nak duduk dengan orang lain Rasulullah, tak apalah, aku nak memilih Nabi lah sebagai keluarga aku. Tuan-tuan, itu asal cerita dia, ya. Dia kata tak apa, aku sanggup tinggalkan keluarga kandung kerana aku nak terus kekal dengan Nabi SAW. Maka sebab itu orang panggil dia Zaid bin Muhammad, tuan-tuan. Tetapi Quran batalkan perkara itu, ud'uhum li abaihim, nisbahkan kepada bapa asal dia Zaid bin Harisah. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa fiqh pengajaran daripada perbincangan kita pagi ni. Satu, yang pertama, tuan-tuan, seorang manusia hanya ada satu hati sahaja. Kalau beriman, kalau kafir. Dia tak boleh berhimpun dua perkara tersebut, tuan-tuan. Okey. Dan tadi isu Sayyidina Jamil tadi tu yang kata cerdik macam mana pun dia kekal hanya ada satu hati, sehingga tuan-tuan berlaku tadi Abang Jamil tadi selipar tak pakai kat kaki, sebelah selipar dia sarung kat tangan dia, tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan sekalian, isu yang kedua, pengajaran yang kedua juga dalam isu zihar tadi dibatalkan. Tuan-tuan sekalian, zihar dibatalkan sebagai penceraian, dijadikan sebagai dia boleh bersama dengan isterinya dengan syarat membayar kafarah. Ya. Itu pengharaman sementara. Kalau zaman jahiliah tu pengharaman kekal. Yang ketiga, tuan-tuan, okey, dari isu anak angkat tadi. Okey, isu anak angkat, tuan-tuan, dalam poin yang kelima tu yang haramnya kena ingat betul, menisbahkan anak tu bukan pada abah kandung dia. Tetapi tuan-tuan, itu dosa besar dosa besar. Okey, tuan-tuan, cuma kena ingat kata Syekh Wahbah di sini, tuan, adapun istilhaq istilahnya dalam bahasa Arab. Istilhaq istilah fiqahnya, ya, yang dibenarkan iaitu okey, kita anak angkat, kita bolo dia. Contohlah, tuan-tuan ambil budak sahah ni seorang, budak matas ni, anak yatim ke, orang susah ke, tuan-tuan kata, Syekh, saya nak tajurlah budak ni seorang, Syekh, saya nak sekolahkan dia lah tahfiz 5 tahun. Tuan-tuan bagi, katalah tuan-tuan sponsor 300 bulan. Rayo ni bagi duit rayo kat dia, bukan dia dapat, dengan syekh-syekh pun boleh dapat duit rayo, sebab anak angkat ni pasal anak angkat juga. Tapi orang tahu anak angkat tu nama dia bin abah dia ada ibu dia, mungkin dia anak yatim, tahu dia budak ni budak Parui, budak ni budak Senawang, orang tahu. Kan, tapi kita anggap dia sebagai anak angkat. Itu okey, itu bagus, kan, tuan-tuan. Pelarian ko Rohingya, tuan-tuan nak ke nama Rohingya? Tak nak, kan, nak semua yang lawa-lawa, kan. Contohlah budak Rohingya ke, tuan-tuan, ambil dia, tuan-tuan bolo dia, tuan-tuan sekolahkan dia. Tuan-tuan kata okey, bulan-bulan saya sponsor dia 100, ini anak angkat saya, boleh. Tuan-tuan, istilahnya istilah anak angkat lah, boleh. Tetapi yang haramnya hanyalah menisbahkan, binkan budak tu kepada nama kita, itu yang jadi haram. Yang lain-lain okey. Maksud okey tu ialah kita taja dia, kita bantu dia, kita tanya khabar dia, kita jumpa dia, maka itu perkara yang dibenarkan, tuan-tuan, dalam Islam. Okey, ada satu poin lagi, tuan-tuan, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, anak angkat settle. Okey, dan yang terakhir yang dikemukakan oleh Syekhuna Prof Wahbah di sini, ayat yang berbunyi wallahu yaqulul haqq. Tuan-tuan, Allah hanya berkata yang benar. Di sini keluar satu kaedah, iaitu akal yang sejahtera akan selari dengan syarak, ataupun syariat akan ngam. Sunnah itu, tuan, sebenarnya dia memang ngam dengan fitrah kita. Kita tak akan kontra, kan. Kalau Quran batalkan sistem anak angkat tu ada sebab, mesti sesuai, mesti baik. Quran batalkan sistem zihar jahiliah, mesti ada benda yang baik. Quran betulkan persepsi orang jahiliah, kata dalam hati Jamil tu ada dua hati, itu mesti ada benda yang dibetulkan, mesti benda yang baik. Apa yang diluruskan oleh Quran, apa yang dibetulkan oleh hadis, itu yang terbaik, tuan. Maknanya agama kita ni agama yang sangat rasional, agama yang, tuan-tuan, tidak menafikan peranan akal. Okay, tuan-tuan, wallahu a'lam bisawab. Jumpa esok ayat 6 dengan 7 dan 8. Okey, terima kasih anak-anak yang ikut kelas pagi ni. Ibu-bapa semua, jazakumullah khairan. Soalan nanti saya cek balik lah, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.